Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya dapat relax menghadap sekali lagi pokok-pokok rambutan, durian, langsat dan sebagainya di belakang rumah. Di bawah rumah ada sungai. Perkara yang paling menarik apabila kita dapat tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya turut kasihan dan turut merasa simpati kepada bekas pemimpin negara Malaysia, bekas Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri, malah bekas menteri-menteri di dalam kabinet negara Malaysia sekarang ini penat, lelah berjalan turun naik mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Malah presiden-presiden, pengerusi-pengerusi turut naik mahkamah juga, tuan-tuan dan puan-puan. Kemarin hangat diperkatakan tentang Najib Razak. Najib Razak naik mahkamah, kemudian saksi bekas pengerusi 1MDB buat keterangan yang bikin pecah otak. Bukan saja bikin migrain, tapi bikin pecah otak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila komen kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu dengan kes Zahid Hamidi? Terpulang kepada masing-masing. Tapi pada pendapat saya, biarlah kita berikan mandat kepada mahkamah untuk menentukan. Terbaru, tuan-tuan dan puan-puan, baru saja sebentar tadi diterima kes rasuah Zahid Hamidi. Di mahkamah ni, tuan-tuan dan puan, di mahkamah. Ini bukan di kedai kopi, bukan juga di warung-warung, jauh sekali di WhatsApp. Okey, so ini sudah dikeluarkan di mahkamah diterbitkan semula melalui Malaysia Kini 10 Mei 2022 kemarin pada kira-kira pukul 6 petang diterbitkan kes rasuah Zahid Hamidi. Hishamuddin lulus permohonan UKSB kata saksi. Alamak, kali ini Hishamuddin pula kena sebut namanya. Selama ini jarang sekali saya dengar nama Hishamuddin Tun Hussein disebut nama dalam apa-apa kes untuk 3 tahun kebelakangan ni lah. Tapi sekali lagi tiba-tiba Hishamuddin Hussein disebut pula. Jangan kamu skip sebab ada dokumen ini yang penting untuk kita kongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, Mahkamah Tinggi di Shah Alam pada hari ini telah diberitahu bahawa bekas Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein telah meluluskan permohonan syarikat Ultra Kirana Sedia Berhad UKSB bagi melaksana perkhidmatan sistem pengurusan permohonan visa atau dikenali dengan singkatan SPPV One Stop Center di China untuk tempoh konsesi selama 7 tahun. Demikian kata saksi iaitu bekas penolong setiausaha di bahagian hal ehwal immigration Kementerian Dalam Negeri KDN iaitu Juliana Jamaluddin yang berkata Hishamuddin telah meluluskan permohonan UKSB pada 1 Oktober pada tahun 2011 yang lalu. Lebih kurang 11 tahun yang lalu. Katanya di dalam keterangan itu, saya telah diarahkan oleh bahagian saya iaitu hal ehwal immigration untuk menyediakan kertas pertimbangan bagi mendapatkan kelulusan Menteri Dalam Negeri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkenaan dengan permohonan UKSB untuk melaksanakan SPP One Stop Center di Republik Rakyat China ataupun di negara China secara Private Finance Initiative atau PFI untuk tempoh 7 tahun menurut saksi tersebut. Tambahnya lagi, kertas pertimbangan yang telah bertarik itu 28 September 2011 telah mengesyorkan beberapa cadangan tindakan kerajaan. Katanya ketika membacakan pernyataan saksinya semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya TPR Zender Lim Wai Kiong. Tuan-tuan dan puan-puan, Juliana berkata pada sekitar tahun 2010 yang lalu UKSB telah menghantar satu cadangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menawarkan perkhidmatan itu di China. Katanya UKSB telah membuat cadangan tersebut melalui surat kepada Menteri Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu iaitu Hishamuddin Tun Hussein yang bertarikh 4 Mac tahun 2010 yang antara lainnya menyebut Visa Facilitation Service
boleh membantu pejabat perwakilan Malaysia di China untuk menguruskan permohonan visa secara menyeluruh dan selamat tanpa mempengaruhi sebarang proses kelulusan. Dalam surat itu juga, UKSB mencadangkan penghikmatan yang disediakan tidak melibatkan sebarang kos kepada kerajaan Malaysia kerana semua infrastruktur perkhidmatan akan disediakan sepenuhnya oleh UKSB, katanya. Saksi pendakwaan ke-11 itu berkata di bahagian atas surat tersebut terdapat catatan minit Hisamuddin iaitu Datuk Seri KSU / Datuk alias sila teliti seperti yang dilakukan untuk India. Yang ini untuk China, katanya. Berikutan minit YB Menteri itu, Hisamuddin, cadangan UKSB itu telah diteliti dan dikaji oleh Jabatan Immigration terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada KDN untuk tindakan selanjutnya, katanya. Sebelum ini, saksi pendakwaan ketiga, iaitu Siti Jalilah Abdul Manap, iaitu bekas Timbalan Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Immigration, KDN, memberitahu mahkamah bahawa Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, melanjutkan kontrak UKSB bagi projek visa luar negara atau VLN walaupun kontrak syarikat itu masih berbaki 3 tahun lagi. Ahmad Zahid menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri di antara 2013 dan 2018. Ahmad Zahid, 69 tahun, berdepan dengan 33 pertuduhan telah menerima suapan berjumlah Singapore dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh KDN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri yang sama telah mendapatkan untuk dirinya wang tunai sebanyak Singapura dolar 1,150,000 dan ringgit Malaysia 3 juta, euro 15,000 dan US dollar 15,000 tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau. Beliau telah didakwa melakukan perbuatan itu di Seri Satria, Presin 16 Putrajaya dan di Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Perbicaraan di hadapan hakim iaitu Datuk Muhammad Yazid Mustafa dijangka akan bersambung esok iaitu hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Banyaknya Zahid kena lalui. Kesian jugalah. Mentor saya kata bukan permulaan itu penting, tapi pengakhiran itu penting. Jadi ada kalanya menteri pengakhirannya tak bagus, tapi kita harap-harap semua menteri-menteri bekas-bekas menteri pengakhirannya bagus-baguslah. Kita doakan yang terbaik untuk Zahid Hamidi. Jangan berwasangka dulu. Kita tunggulah putusan daripada mahkamah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak dan kamu tekan butang notifikasi untuk dapat berita-berita, ulasan-ulasan terbaru setiap hari daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.